Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nah, kita sambung untuk habit yang kelima, bahagian public victory, iaitu seek first to understand then to be understood. Iaitu kita memahami orang lain dan orang lain akhirnya juga akan memahami kita. Kan? Sebab dalam kerja kumpulan, misal kata tadi kita bincangkan sebelum ini dalam habit keempat, iaitu think win-win. Bagaimanakah kita mahu mengenal pasti kekuatan setiap orang yang ada untuk mencapai sasaran kita, untuk mencapai matlamat kumpulan kita. Tetapi dalam proses tersebut, mungkin ada banyak konflik yang berlaku. Sebab itu dalam habit kelima ini menekankan bagaimana kita cuba mengelakkan konflik, bagaimana kita cuba mengelakkan miskomunikasi dengan saling memahami di antara satu sama lain. Itulah menjadi penekanan dalam habit yang kelima. So, very important kan dalam kita komunikasi, kita perlu lebih banyak mendengar daripada bercakap. Kita mendengar dan daripada mendengar contohnya masalah cabaran yang dihadapi, kita lebih memahami dan kita boleh bertindak dengan lebih rasional. Dan juga kita boleh mengelakkan konflik dalam kumpulan. Apabila masing-masing mendengar, masing-masing cuba memahami di antara satu sama lain dalam kumpulan. Misalnya dalam tugasan yang diberikan. So, masing-masing tahu kekuatan masing-masing, masing-masing tahu permasalahan dan cabaran masing-masing. So, dan kita cuba atasi bersama-sama. So, dia juga adalah untuk menunjukkan kita caring. So, sebab kita bekerja berkumpulan, kita mengambil tahu tentang situasi dan cabaran dan permasalahan individu atau rakan lain. Sebab kan sharing is caring, kan? Kita cakna dengan kebajikan rakan-rakan kita dalam kumpulan ataupun dalam kumpulan keluarga dan sebagainya lah, kan? Dalam habit ini ditekankan keutamaan untuk kita mendengar bagi memahami, kan? Memahami itu penting, saling memahami itu penting, tetapi dia perlu dimulakan dengan menjadi pendengar yang baik lah, kan? Kita cuba elakkan, kan? Elakkan memotong cakap kawan misalnya, elakkan berpura-pura mendengar tapi tak dengar, kan? Elakkan hanya mendengar apa yang kita mahu dengar saja, kan? Elakkan mendengar untuk mendapatkan perhatian saja. Perkara tersebut, sebab kalau kita tak dengar, kita dengar apa yang kawan kita bagi tahu kepada kita, masalah mereka misalnya, so kita mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah itu bersama, kan? Sebab kita tidak mencapai tahap persefahaman ataupun memahami. So sangat penting untuk faham keadaan untuk kita selesaikan masalah bersama-sama. So listen, kan? Listen dengan telinga boleh dengar, boleh dengan mata, boleh tahu kan kalau orang dengar apa yang kita kata, matanya mesti fokus kepada kita, kan? Dia tidaklah melilau ke tempat lain. Mendengar dengan hati, boleh, kan? Fokus, kan? Kalau suruh ulang dapat ulang. Mendengar dengan hati, kan? Maksudnya dia memberikan tumpuan lah. So sebab tu dalam bercakap atau komunikasi dengan rakan-rakan, tapi sekarang ni saya tak pastilah sebab tu bila WhatsApp, bila type, kan, sebab tu ada panggil emoticon kan. Sebab bila WhatsApp type ni awak tak dapat nak ada perasaan, tak nampak. Kalau berjumpa face to face, awak nampak body language-nya, kan. Contohnya dia macam tak suka ke, kan, kita boleh tahu, kan, body language. Sebab itu boleh nampak komunikasi yang tak verbal, kan, very obvious boleh nampak. So sudah tentu kita mahu positifkanlah komunikasi. Body language kita pun mesti tunjuk positif bila kita nak listen properly. Tapi bila teks ni, WhatsApp dan sebagainya, benda tu tak nampak lah, kan. Sebab tu ada emoticon. Gunalah apa account favorite awak. Senyum ke, yang malu-malu ke, blushing tu ke, yang keluar peluh tu, kan, macam-macam. So itu adalah emoticon lah untuk improve komunikasi. So kaedah kita construct
perkataan juga menggambarkan bagaimanakah perhatian dan caring kita kepada seseorang itulah, kan, untuk kita memahami. Contohnya yang diberikan, I didn't say you had an attitude problem. I didn't say you had an attitude problem. I didn't say you had an attitude problem. So, perkataan sama, tetapi boleh di-emphasis dengan cara yang pelbagai. Yang pertama dia sebut, I didn't say you had an attitude problem. I didn't say you have an attitude problem. Kan? I didn't say you had an attitude problem. So, cara-cara awak komunikasi pun juga dia akan memberikan impact dan perbezaan. Kan? Tulis pun akan memberikan salah faham. So, banyak perkara lah untuk kita memahami ini secara komunikasi, interaksi itu memang banyak perkara yang perlu kita elakkan miskomunikasi. Kan? So, you need to hear what they are not saying. Kadang-kadang ni kan kalau baca lah kan berbeza perempuan lelaki kan. Lelaki biasa straight je kan. Perempuan ni banyak berkias kan. Yang susah kan nak faham nak apa sebenarnya. Tapi dia kata you need to hear what they are not saying kan. Mungkin kata lain nak lain kan. So itu memerlukan kefahaman lah. Sebab tu dia kena memahami, kena tahu dan kenal personality untuk kita improve lah kan. Sebab itu penting dia kata seek first to understand then to be understood. Awak cuba memahami orang lain juga akan memahami awak. Dengan itu kita boleh mencapai sasaran kita bersamalah, kejayaan secara bersama. So, kaedah lain juga selain improve kaedah komunikasi, interaksi, elakkan miskomunikasi, kita boleh juga bayangkan apabila kita berada dalam kasut mereka, kan. Contohnya, cabaran internet semasa kan. Mungkin kita rasa, apalah masalah ni kan. Tapi kalau kita bayangkan, kawan kita mungkin berada di luar bandar misalnya kan. So, kita boleh, bila kita cuba bayangkan keadaan itu, kita akan lebih memahami, kan. Sebab, bila kita bayangkan itu, kita cuba imagine kita berada dalam situasi rakan kita, kan, kita akan tahu inilah masalah-masalahnya. Kita boleh imagine, kan, boleh absorb masalahnya, kan, boleh faham. Dengan itu kita boleh improve lah fahaman kita. So thirdly, practice mirroring, kan. Contohnya kita bercakap, kalau kita keluarkan perkataan tersebut, kalau perkataan tersebut dikeluarkan kepada kita, adakah kita akan rasa selesa? Kan? So, kalau kita tidak suka orang lain membuat perkara tersebut pada kita atau mengatakan suatu perkara pada kita, maksudnya perkara itu tidak bagus. Kan? Kalau kita tak nak orang lain buat pada kita, kita pun janganlah buat kepada orang lain. So, proses untuk memahami ini adalah banyaklah kan. Tetapi perlu dilakukan, perlu menjadi habit sebab kita dah ada sasaran, kita ada target dan kita nak bekerja dalam kumpulan. Sebab itulah along the way tu kita boleh buat adjustment lah kan, adaptasi supaya in the end kita boleh bekerja bersama-sama. Sebab kan sudah tentulah interaksi kita pelbagai. Bila di universiti ni mungkin kita diajar untuk kenal dulu kawan-kawan yang sebelum ni kita tak kenal. Lagi sekarang ni pun lagi susah kan, semua online. Awak pun tak jumpa lagi dengan classmate. Melainkan kalau ada kampung yang sama lah kan, ataupun dah kenal masa matrikulasi ke SCPM dulu. Tapi in general, awak pun tak kenal lagi kawan kan. So, saya pasti akan ada banyak masalah komunikasi di antara kawan-kawan sekalian kan, dengan rakan-rakan sekalian. Kalau chat WhatsApp je muka tak nampak. Kalau kelas saya tu kan, saya pun tak tahu muka macam mana kan. Tapi bolehlah tahu kan, boleh tengok gambar dan sebagainya. Tapi yang pasti ni ada banyak masalah yang perlu kita adjust lah dan bersabar untuk kita memahami. Sebab kita nak bekerja bersama-sama. Sebab perkara yang berlaku sekarang ni berlaku di tempat lain. Nanti awak di tahun 2, maka awak nak kena ada kawan lain, pensyaratnya lain, nak kena buat adjustment, awak bekerja, suasana lain, kena buat adjustment lagi. So proses-proses itulah yang akan membentuk kematangan bagi seorang pelajar. So sebiasa ada baby step, awak boleh buat interaksi lah kan, kecil-kecil boleh praktis. Contohnya eye contact, cuba tengok mata seseorang tu kan, kawan kan. Berapa lama boleh keep eye contact kan.
ataupun observe, cek kaedah komunikasi yang baik kan. So itu adalah perkara-perkara lah, sifat-sifat yang kita boleh practice in the end dengan harapan kita dapat mencapai habit yang kelima, iaitu kita dapat memahami. See first to understand, then to be understood. Ultimately kita mahu kita berjaya bersama-sama dengan proses kerja, kaedah kerja, tindakan kerja yang smooth running, yang menjaga hubungan sesama kita, hubungan baik sesama kita, dan juga pelajar terutamanya, dan juga bersama dengan pensyarah. So itu saja untuk habit yang kelima. Kita akan sambung dengan habit yang keenam.